Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat pada petang ini secara langsung di hari dan juga waktu siaran yang baharu. Untuk makluman penonton, sehingga hari ini di seluruh dunia hampir 37 juta kes COVID-19 dilaporkan dan telah meragut lebih daripada 1.06 juta nyawa. WHO memberi amaran pandemik COVID-19 akan lebih teruk jika rakyat di sesebuah negara tidak mengamalkan norma baharu. Di Malaysia, gelombang ketiga ini dilihat lebih mencabar kerana ia berada di dalam komuniti dan juga virus mutasi namun terkawal. Persoalannya, adakah kawalan kendiri, pematuhan SOP sepanjang tempoh PKP berkesan dan perlukah kerajaan mengetatkan lagi penguatkuasaan bagi mengurangkan lengkungan COVID-19 ini? Untuk itu, pada petang ini kita akan bersama dengan dua orang panelis yang sememangnya pakar dalam bidang masing-masing untuk memperjelaskan tentang topik yang bakal kita bawakan pada petang ini. Baiklah, di sebelah saya, sekali lagi kita bertemu bersama dengan Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibah bin Awang Mahmud selaku pakar epidemiologi Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Sihat ya, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Tuan Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Sihat ya, Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kami. Baiklah, kita terus membuka tirai persoalan kita pada petang ini. Prof, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu sebenarnya Ketua Pengarah Kesihatan mengesahkan bahawa Malaysia kini memasuki gelombang ketiga COVID-19. Pada pemerhatian Prof lah kan, daripada mana sebenarnya kita lihat titik ataupun kemunculan kluster yang mana menyebabkan ataupun membawa kita ke gelombang ketiga ini, Prof? Kalau kita lihat kes sebelum 23 September lah. Sebab saya kira kalau nak kes yang naik secara mendadak dan berterusan adalah daripada 23 September. Jadi sebelum 23 September, kes kumulatif di Malaysia lebih kurang 10,000. Lebih tepat 10,004 kes. Daripada 23 September, 147 kes dan sampai sekarang dah ada kenaikan 4,700 kes positif. Jadi kenaikan sebanyak 47% dalam 17 hari saja. Jadi 17 hari tersebut, hanya 3 hari saja tidak ada kes yang lebih daripada 3 angka. Jadi saya rasa kalau nak kata gelombang tiga ni mungkin ada orang kata lebih awal sedikit, 8 September ada pun lebih daripada 100 kes. Tapi bagi saya lihat 23 September memang naik secara mendadak dan berterusan secara mendadak sampai sekarang. Jadi daripada 17 hari, hanya 3 hari saja tidak ada lebih ada kurang daripada 100 kes. Yang lain itu lebih daripada 100. Kita lihat daripada 23 September. Dan ini juga kalau kita lihat apa yang Prof katakan tadi, daripada 23 September kes mendadak dalam tempoh 17 hari, peningkatannya sebanyak 4,700 dan menjadikan ia sebanyak 17%. Ini nak tanyakan 47% naik. 47% naik. Ya. Okey, kita nak tanyakan kepada Tuan Hafiz sendiri. Kalau kita lihat baru-baru ini kes tertinggi positif meningkat sehingga 691 kes berbanding 277 yang dicatat ketika tempoh lockdown. Tapi kita harus akur juga dan ingat bahawa pada 8 dan juga 9 Julai yang lalu, negara pernah mencapai sifar kes tempatan 2 hari berturut-turut. Walaupun jumlah besar kes yang ada sekarang ini, kalau kita lihat klusternya adalah kluster penjara. Namun kegusaran dalam kalangan masyarakat ini tak dapat dinafikan. Justru daripada perspektif MKN sendiri, dengan SOP penjara yang baru, apakah mungkin lengkok ini juga dapat dilandaikan dalam masa terdekat? Ya, kita sejak bulan 3 kita pernah berjaya landaikan seperti yang disebut tadi. Dan kita percaya sekiranya kita terus mengamalkan seperti yang disarankan, norma baru, kita cuci tangan, pakai pelitup muka dan sebagainya, kita mampu landaikan sekali lagi cabaran yang kita hadapi sekarang. Isunya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita boleh menyumbang kepada negara, sama-sama kita, tidak kira di mana peringkat pun, kita sama-sama bantu untuk mengurangkan landai dan saya percaya orang Malaysia ni boleh lakukan dan insya-Allah pada masa akan datang lengkuk itu boleh kita landaikan, kita yakin. Kalau kita lihat sebelum ni, lengkukan itu mungkin dilandaikan dengan adanya tempoh lockdown ataupun PKP sebelum ini. Betul. Namun sekarang ini kalau kita lihat ada setengah-setengah kawasan saja dilakukan sebegini dan ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan rakyat. Kenapa ia tidak dilakukan? Okey, pada awal PKP kita benda tu kita baru kenal musuh kita yang kita tidak nampak tau. Maklumat tentang apa itu COVID-19 ini pun kita masih kurang.
infra kesihatan kita pun masa itu sesuai pada keadaan itu saja, tapi kita belum bersedia untuk berhadapan dengan cabaran COVID-19 yang lebih mencabar. Tetapi selepas PKP, akibat PKPP dan sebagainya, kita lebih bersedia. Infra kesihatan awam kita lebih baik, maklumat kita tentang virus lebih baik, persediaan agensi kerajaan dan juga transisi dan rakyat kita untuk menerima muncul masuk dalam dunia baru itu menjadi lebih baik, dan itu sebab itulah kita memilih untuk tidak terus untuk membuat PKP yang awal dulu, kita lebih kepada kawasan bersasar. Dan ia pun telah terbukti di Sungai Lui, Selangor Mansion, Melayu Mansion dan sebagainya. Okey. Mungkin Prof nak komen sedikitlah kalau cakap tentang PKP ni, Prof juga antara orang terawal yang sama-sama ke arah ini. Berjayakah mungkin secepat mungkin kita dapat melandaikan lengkungan ini tanpa kita adakan PKP? Okey. Benda ni telah diperdebatkan dalam kumpulan saya lah, pakar epidemiologi. Dan memang saya setuju dengan Tuan Hafiz. Pada awalnya sebab kita tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang penyakit COVID-19 ni. Jadi PKP adalah suatu penyelesaian, cara penyelesaian yang kita rasa memang sesuai waktu itu. Tapi apabila kita melihat kembali, membuat analisa, kita mendapati bahawa sebenarnya taburan kes tu adalah tidak serata. Bukan semua tempat yang kes yang tinggi, dan taburan tersebut apabila kita mengambil kira kepadatan penduduk, keluasan kawasan dan sebagainya, maka dirasa bahawa kalau PKP secara menyeluruh itu akan menyakitkan lagi ramai orang daripada kesan ekonominya daripada kesan penyakit itu sendiri. Jadi kami pun berpendapat bahawa tidak perlu sebenarnya. Jadi waktu itu kami telah mengatakan bahawa kita patut ada precision MCO. Kita mesti precise. Nak lockdown tempat ni sahaja. Dan ada kawalan tertentu yang perlu kita adakan supaya lockdown tersebut berjaya. Dan saya memang bersetuju sangatlah kalau kita nak lockdown kita buat secara precision. Sebab kita tak mahu kita buat apa kita buat MCO ataupun PKP ni di kawasan yang sebenarnya tak ada kes pun kan. Jadi hanya menyusahkan orang saja dan menyusahkan kehidupan orang lain. Okey, lebih bersasar. Ya, lebih bersasar. Okey, Tuan Hafiz, kita nak tanya, kalau kita lihat ini bukan kes yang berlaku di negara kita, malah ini kita harus akur ia berlaku di seluruh dunia. Ia merupakan kes global. Bukan saja memberi impak kepada kesihatan tetapi kepada ekonomi juga secara keseluruhannya. Kalau kita lihat apa yang kita lakukan di negara kita dari segi PKP, PKPD, PKPDB dan juga PKB ini, adakah kita mengambil pendekatan daripada mana-mana negara di dunia ataupun ia merupakan pendekatan yang dilakukan oleh negara kita sendiri, Tuan Hafiz? Saya percaya yang pendekatan yang kita ambil ini adalah daripada acuan kita sendiri. Hasil kerjasama, hasil pecah kepala rakan-rakan di MKN, KKM, PDRM, ATM dan sebagainya, sebab kita memikirkan bukan saja nak kawal yang dalam negara ini, kita menghadapi cabaran di sempadan juga. Di mana kita juga kenal pasti bahawa yang penularan ini berlaku sebab dibawa oleh pendatang asing yang cross sempadan kita dan juga menularkan virus itu dalam negara. Dan itu adalah acuan kita sendiri. In fact, nama PKPD dan sebagainya itu pun ada dibincangkan tengah pagi, kalau saya boleh cerita sikit, tengah Silakan. pagi. Bos-bos saya tu dia fikirkan apa nak kita nak bagi nama ni, itulah dia. Okey. Ya. Tadi kita berbalik semula kepada apa yang telah pun dikatakan oleh Tuan Hafiz awal tadi. Bagaimana kenapa kita tak lakukan PKP ketika ini walaupun jumlah yang positif lebih tinggi, kerana berdasarkan pengalaman yang pernah kita lalui sebelum ini, kita telah pun berjaya mengetahui tentang COVID-19, masyarakat pun lebih tahu dan orang kata lebih arif tentang apa yang berlaku sekarang ini. Ini kita nak katakan, kita nak kaitkan juga dengan ramai juga orang yang diyakinkan dengan kenyataan bahawa pihak berwajib juga sedia menampung jumlah pesakit yang bertambah berdasarkan pengalaman yang lalu serta kemudahan yang sedia ada. Jadi persoalannya sekarang adalah jumlah pesakit yang sembuh ketika ini jauh lebih rendah berbanding jumlah kes positif. Kalau Prof nak ulas dahulu. Okey, ini ada satu fenomena yang agak barulah dalam gelombang ketiga ni. Sebab kalau kita lihat sebulan yang lepas,
bilangan ataupun peratusan pesakit yang sembuh adalah lebih daripada 95%. Jadi nampak okey. Tapi sekarang ni gelombang 3 ni sekarang semua dah jatuh dah. Sampai sekarang kalau tak silap saya semalam dia jatuh kepada 73% saja pesakit yang sembuh. Tapi ini adalah sesuatu yang dijangka. Apabila kes sedang mula naik, mula positif naik, maka kadar yang sembuh tu dia akan makan masa. Mungkin lag time tu lebih kurang 2 minggu. Selepas 2 minggu, kalau kes semua dia tidak teruk, kita akan melihat kesan daripada kawalan yang dilakukan sekarang. Jadi kawalan yang dilakukan sekarang mesti berupaya untuk membendung penularan. Sebab tu yang contact tracing, yang pengesanan kontak, pengasingan kes tu adalah amat penting. Kalau dalam 2 minggu ni kita berjaya mengurangkan kontak kepada orang-orang yang sakit ini, maka kita akan lihat result ya dalam masa mungkin 4 minggu atau 6 minggu akan datang di mana peningkatan kes yang sembuh. Tapi sekarang memang saya agak keadaan ini akan berterusan untuk mungkin beberapa minggu sehingga kita mencapai satu tahap di mana kita berjaya mengesan semua kontak, berjaya mengesan mengkuarantin ataupun mengasingkan pesakit-pesakit tersebut. Yang menjadi persoalannya sekarang, bila kita nak sampai? Itu yang menjadi persoalan. Dan saya sebenarnya tidak ada jawapan. Sebab kan banyak kes sekarang ni tertumpu kepada Sabah. Sabah ni, kalau kita lihat 30 hari yang dahulu, kurang daripada 1,000 kes. Sekarang ia telah mengatasi Selangor, menjadi kes kumulatif yang paling banyak, lebih daripada 3,500. Dan kes aktif sekarang di Sabah ni sudah 2,000 lebih. Jadi ini menjadi hotspot sekarang ni. Jadi berapa lama nak mengawal kat Sabah ni barulah kita lihat pengurangan kes ni dan pertambahan kes yang sembuh. Sebab tu saya kalau nak buat prediction ni saya rasa sukarlah nak buat prediction sekarang ni. Sebab Sabah ni dia unik ya. Tuan Hafiz, kita pun tahu keadaan Sabah ni unik. Bukan saja penduduk tempatan warga Malaysia, tapi warga asing. Dan warga asing ni kita tahu sebelah pantai timur tu, ini sebab tu dipanggil S-zone. Sebab keadaan security, keadaan dengan berdekatan dengan negara berhampiran ni, jiran kita ni, yang menyukarkan pengawalan penularan penyakit COVID-19 ni. Tapi kalau di Semenanjung ni, kes tembok misalnya, yang tu dalam penjara, boleh dikawal. Dan insya-Allah saya rasa kita boleh atasi. Cuma yang saya perlu mengingatlah kalau nak pihak penjara ni, penjara bukan satu, ada banyak lagi penjara. Kes Riman yang dekat Penang yang positif tu, itu menjadi satu peringatan kepada kita. Bahawa kalau kes tu ada dalam penjara dan kita tidak tangani dengan cepat, ia akan menjadi satu lagi kelas tembok. Itu yang jadi masalah. Mungkin Tuan Hafiz ada sesuatu juga yang ingin diulas. Okey, berdasarkan rujukan saya kepada kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan, beliau maklumkan bahawa 36% kadar penggunaan katil di hospital KKM, 29% kadar penggunaan di pusat kuarantin berisiko rendah. Walaupun peratusannya itu masih boleh dikatakan rendah, tetapi dari aspek pengurusan keselamatan, bukan saja MKN tetapi berbagai agensi lagi, kita sentiasa ada pelan kontingensi tambahan sekiranya sesuatu yang lebih buruk akan berlaku. Kita sentiasa bersedia kepada itu. Dan kita dipahamkan bahawa sebabkan kes di Sabah tinggi, 6 hospital berpakar dan ward-ward tambahan telah dibuka. Kita standby siap-siap. Dan juga tadi saya dengar kenyataan daripada Menteri Tahanan bahawa KKM ingin meningkatkan lagi kemudahan kesihatan awam di Sabah itu. Sebab kita dah bersasar di Sabah saja, kita konsentrate di situ. Nak make sure dalam tempoh yang ada ni kita kena kenal pasti semua yang punca penularan ni dan juga akhirnya kepada penurunan angka. Dan juga akhir sekali yang saya ingin tegaskan bahawa walaupun bilangan positif melebihi yang sembuh, kita jangan panik. Kita kena yakin dekat agensi-agensi kerajaan semua dan juga di kalangan rakyat yang bersama-sama dengan negara untuk memastikan penularan ini terus terkawal. Teruskan
amal budayakan norma baru itu. Itulah vaksin terbaik sekarang. Okey. Sementara kita nak menunggu vaksin yang mungkin akan ada pada tahun 2021. Vaksin terbaik yang kita ada sekarang adalah kawalan kendiri. Jaga diri sendiri. Jangan panik. Yang kita pastikan bahawa seluruh agensi-agensi yang terlibat sentiasa bersiap siaga bagi memastikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Tapi ada juga KP Kesihatan berkata gelombang ketiga ini lebih mencabar kerana melibatkan virus mutasi D614G dalam kluster-kluster di Kedah dan juga di Sabah yang cepat menjangkiti dan mudah merebak. Prof, kita nak tanya, apakah mutasi ini dan mengapa ia lebih berbahaya berbanding sebelum ini? Ya, mutasi ini terjadi apabila satu amino acid yang dipanggil aspartic acid, simbolnya D, pada kedudukan kodon 614, jadi 614. Ia berubah menjadi glycine, satu amino acid yang lain. Simbol untuk glycine adalah G. Sebab tu kalau kita lihat ada yang letak D614G. Jadi ini bermaksud D itu pada kedudukan 614 telah bertukar menjadi G. Itu yang dipanggil mutasi D614. Kalau ditulis secara biasa kita letak G614 je. Kita tahu itu memang dia jadi mutasi. Jadi apa implikasi mutasi ini? Mutasi ini terjadi ia mengubahkan spike protein yang macam crown yang pada virus tu kan, yang spiking keluar tu kan. Ia membolehkan virus itu dia melekat kepada sel host manusia ni, manusia, dan membolehkan ia memasuki sel manusia dengan lebih mudah. Kalau dulu dia cuba melekat, kadang-kadang spike protein itu dia patah. Jadi virus itu tak boleh masuk. Jadi untuk membiak, virus ni perlu memasuki sel host, sel manusia. Kalau tak masuk sel manusia, dia akan lambat laun akan mati sebab dia tidak ada cara nak membiak sendiri. Dia menggunakan sel tersebut untuk membiak dan mengeluarkan lagi banyak kopi ataupun salinan dia sendiri. Jadi apabila bilangan virus ni bertambah, jadi ini bermaksud orang itu boleh mengeluarkan virus dan menjangkiti orang lain apabila dia batuk dan sebagainya pun bercakap, menjangkiti dengan lebih mudah lagi. Sebab bilangan virus tu makin bertambah. Sebab itu orang kata bila mutasi D614 ni ia menjadikan ia lebih mudah berjangkit disebabkan bilangan virus. Tapi ini tidak bermaksud bahawa ia akan lebih mudah membunuh orang. Malah ada pakar virologi yang mengatakan kalau ikut teori evolusi virus ni dia hidup. Kalau dia bunuh semua manusia, dia sendiri tak boleh hidup. Sebab tanpa sel manusia, dia sendiri tak boleh membiak dan tak boleh hidup. Jadi secara evolusinya, ia akan lebih menjangkiti tetapi kurang virulen. Kurang mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Jadi mungkin penyakit itu akan menjadi kurang dari segi kesan dia dan sebagainya supaya virus dia boleh meneruskan kehidupan dia sendiri. Ini juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat kita sebab ada juga dalam kalangan mereka yang positif COVID-19 ini tidak menunjukkan sebarang gejala, tak ada batuk, tak ada demam, tak ada sesama. Kalau tadi kita kata kebolehjangkitan itu juga disebabkan oleh batuk, sesama yang mana ia boleh menjangkitkan kepada orang lain. Adakah sebenarnya faktor kebolehjangkitan antara seseorang positif COVID yang mempunyai simptom dan juga tidak mempunyai simptom adalah sama tinggi risikonya? Sebenarnya yang tidak mempunyai simptom pun boleh menjangkiti orang lain juga. Jadi pada mulanya kita ada yang pakar virologi mengatakan bahawa orang yang tidak mempunyai simptom itu tidak menjangkiti. Ternyata salah. Sebab bukan saja melalui titisan iaitu droplet tetapi micro droplet. Jadi kalau droplet biasa dia akan mungkin terbang lebih kurang dalam 3 kaki, ada yang kata sampai 5-6 kaki dan sebagainya. Tapi kalau micro droplet tu, dia maksud dia punya saiz titisan tu ada lebih kecil daripada biasa dan ia boleh berada dalam udara lebih lama. Sebab tu ia boleh senang menjangkiti. Jadi kalau orang yang tak ada simptom, dia masih boleh bercakap. Dan setengah orang ni bila dia cakap, kadang-kadang orang kata saya macam tu bercakap bila excited tu macam-macam kan. Jadi titisan tu yang micro titisan tu boleh keluar lebih jauh dan ini boleh menjangkiti orang lain. Jadi orang yang tanpa simptom pun boleh menjangkiti orang lain sebenarnya. Jadi kita tak boleh anggap bahawa hanya orang yang ada simptom saja yang boleh menjangkiti orang lain. Dan saya kira ini berbalik kepada apa yang Tuan Hafiz katakan awal tadi bahawa vaksin yang terbaik sekarang ini adalah untuk kita jaga diri kita. Bagaimana sebenarnya kita juga nak ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia ini bahawa
pentingnya dalam masa sekarang ini bagi kita nak mengurangkan lengkungan ini, kita semua harus berhati-hati kerana bagi mereka yang ada simptom mungkin kita tahu, tapi bagi mereka yang tidak ada simptom ini, mereka juga boleh memberi kebolehjangkitan yang tinggi kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Okey. Pertamanya kita papa kena sedar bahawa kita tidak boleh kembali kepada zaman sebelum ini. Walaupun nanti kalaulah ada vaksin lagi sekalipun, kita kena dari aspek keselamatan, kita kena teruskan lagi amalan norma baru tu. Penjarakan yang duduk tempat sesak, pakai pelitup muka. Macam kita ni pun ada, kita dah ada jarak, kita ambil siap-siap kan. Lebih 1 meter. Lebih 1 meter ni. Yang penting jangan selesa. Sebab kita dah tengok daripada kes tinggi, pernah jadi rendah, sifar penularan tempatan dan sekarang naik balik. Dan mungkin akan jadi pada masa akan datang. Yang penting jangan selesa. Teruskan budayakan norma baru itu. Jangan selesa terus membudayakan norma baru. Sebenarnya banyak lagi Tuan Hafiz dan juga Prof nak kita kongsikan dalam soal rakyat petang ini. Selepas ini kita nak kongsikan kepada fokus terhadap pematuhan SOP itu sendiri dalam kalangan rakyat. Tapi kita nak berhenti berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di soal rakyat. Kembali bersama kami di Soal Rakyat pada petang ini. Kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan dua tetamu dan panelis kita yang berada di studio ketika ini. Tadi sebelum berehat kita dah pesan kepada penonton-penonton kita yang paling penting sekali kita kena jaga diri kita mengamalkan norma-norma baru ini. Tapi kita ini yang kalau kita melalui pembacaan di internet dan sebagainya, ramai juga yang mengatakan bahawa kalau kita lihat di luar negara, faktor musim sejuk juga dikatakan antara punca kenaikan kes COVID-19 ini. Tapi dekat Malaysia ni kita tak ada musim salji atau musim sejuk kan. Di hujung tahun ni musim hujan, musim monsun. Adakah itu juga boleh menjadi punca virus ini cepat merebak, Prof? Itu teori ya. Tapi kalau kita lihat di Australia, di New Zealand, yang hemisfera selatan misalnya, tidak ada kenaikan kes disebabkan oleh musim sejuk. Sebab mereka musim ini mereka terbalik. Apabila musim panas misalnya di hemisfera utara, mereka musim sejuk. Dan kita boleh lihat bahawa kenaikan kes di Amerika Syarikat adalah pada musim panas, bukan pada musim sejuk. Walaupun yang di Wuhan, China tu memang waktu itu memang musim sejuk pun. Itu secara teori lah mengatakan. Jadi kenapa musim sejuk tu orang ni jangkitan mungkin naik? Ini disebabkan nombor satu, virus ni dia lebih mudah hidup mungkin bila sejuk. Kedua, apabila sejuk, orang menggunakan heater di rumah dan udara menjadi lebih kering. Jadi apabila udara menjadi lebih kering, virus ni dia boleh suspended ataupun berada terapung di udara lebih lama. Jadi orang kata okey, mungkin disebabkan inilah. Dan ketiga, orang sebenarnya dalam musim sejuk ni mereka tak keluar. Mereka berada di dalam bangunan sentiasa dan sebagainya. Jadi apabila berada di dalam bangunan, jadi ventilasi pun menjadi pengudaraan adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau pengudaraan itu tak baik, ini bermaksud bahawa virus itu bukan saja boleh terapung di udara lebih lama, tetapi boleh menjangkiti orang yang lama juga duduk di dalam bangunan disebabkan udara yang lebih kering pada musim sejuk. Tapi itu adalah teori saja. Dan bagi kita pula, musim monsun ni, hujung tahun, kita tak pakai heater. Sebenarnya tidak banyak perbezaan dari segi humidity, tahap penguapan udara di antara musim tengkujuh ataupun pada bulan pertengahan tahun bila panas. Jadi saya tidak pastilah, sebab kita tidak mempunyai data yang cukup lengkap tentang penularan virus ni, sama ada ia mempunyai bermusim atau tidak. Jadi buat masa ni saya rasa nak kata ya, kalau daripada segi pengalaman Australia dan New Zealand tidak. Dan kalau nak kata kes di Amerika Syarikat naik masih musim panas. Jadi nak kata musim sejuk akan menyebabkan kenaikan kes, saya rasa mungkin pada masa ini tidak cukup pembuktian yang sahih. Tuan Hafiz, kalau kita nak tahu ataupun nak dengar sikit sudut pandang daripada pihak MKN sendiri tentang apa yang diperkatakan ini. Kalau kita tengok balik daripada ujung tahun lepas, mula-mula daripada Wuhan dah bising-bising tu, dan sampailah awal tahun ni dan sebagainya, kita tengok antara yang
punca peningkatan kes tu mungkin ni pun teori juga, akibat tiada norma baru. Sampaikan ke isu nak memakai pelitup muka pun menjadi isu besar di setengah-setengah negara, dan juga ada juga yang sampai berdemonstrasi membantah sekatan-sekatan ringan yang dikenakan kepada mereka. Dan kita juga boleh tengok yang mereka pergi ke tepi pantai, masih pergi ke kelab malam dan sebagainya. Norma baru tu tak ada. Itu mungkinlah cara teorinya dan tak ada kaitan dengan cuaca. Okey. Sorry juga. Okey, saya suka nak ambil bila kita cakap tentang tiada kawalan kendiri, tidak boleh menerima ataupun mengadaptasi dengan norma baharu yang harus kita lakukan sekarang ini dan mungkin untuk tempoh selama-lamanya selepas ini. Ini juga ada yang kita lihat tentang ramai dalam kalangan peringatan untuk diri sendiri dan dalam kalangan masyarakat kita juga yang semakin leka dan juga gagal mengawalkan kawalan kendiri. Dan ini mereka gagal mengawal kawalan kendiri ini terhadap SOP sedia ada, dan ini juga yang dinamakan keadaan sebagai crisis fatigue. Jadi apakah keadaan ini, Prof? Ya, saya kata mungkin SOP fatigue kot. Bukan saja SOP crisis fatigue, fatigue. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita lihatlah. Saya sebenarnya pakar epidemiologi. Saya bukan pakar tingkah laku manusia. Dan dalam hal ini, saya rasa ada baiknya kita menerima nasihat atau mendengar nasihat daripada pakar tingkah laku. Apa sebenarnya yang membolehkan manusia itu merubah tingkah lakunya supaya ia menjadi suatu kebiasaan? Memakai pelitup muka, penjarakan fizikal, tidak bersalaman. Bagaimana kita nak menjadikan ini suatu kebiasaan? Orang kata dalam norma baru sekarang. Jadi saya sarankanlah kalau MKN atau Hafiz mungkin nak mendapatkan khidmat nasihat bukan pakai epidemiologi saja, tapi pakar tingkah laku. Okay. Sebab kita mesti faham dan supaya message yang kita buat tu adalah suatu mesej yang bersasar, diterima dengan baik oleh kumpulan sasaran tersebut. Kalau tidak, memang SOP fatigue. Jadi orang tak faham. Apa sebab kita nak buat ni? Untuk diri sendiri, saya okey, tak ada masalah, tak ada batuk apa. Tapi apakah yang kita nak, mesej yang kita nak sampaikan? Adakah untuk melindungi diri sendiri sahaja, ataupun ahli keluarga, ataupun sahabat andai, ataupun seluruh rakyat Malaysia dan sebagainya. Dan supaya orang faham, ini adalah vaksin kita sekarang. Ini adalah pelindungan yang terbaik sekarang. Sehingga kita mempunyai suatu vaksin yang betul-betul berkesan, maka kita perlu membiasakan diri dengan cara hidup yang baru ini. Dan saya rasa, saya setuju dengan Tuan Hafiz. Kalau jumpa vaksin pun tak tentu ini suatu penyelesaian. Ya. Mungkin kita perlu mengamalkan sampai bila-bila. Ya. Kita mengambil balik apa yang Prof katakan tadi tentang kawalan kendiri dan juga norma baharu ini. Ini yang kita katakan kadang-kadang dalam kalangan rakyat kita sendiri harus ditakut-takutkan, harus dikenakan denda yang tinggi untuk menggalakkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Ini juga mungkin boleh diulas oleh MKN sendiri lah. Kalau kita cakap tentang crisis fatigue ataupun SOP fatigue ni kan. Untuk menjaga diri sendiri ni, mereka ni harus sentiasa ditakut-takutkan, diingat-ingatkan untuk menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Saya lebih memilih perkataan diingat-ingatkan. Ya, diingat-ingatkan. Diingat-ingatkan. Sebabnya kita sekarang, sejak bulan 3 sampai bulan 10 baru belum setahun pun. Untuk melakukan perubahan yang begitu mendadak, terutama orang Malaysia, baik kan, selalu nak salam, nak berpeluk, nak pegang. Budaya kita tu nak terus ubah, mengambil masa. Dan itu sebab itu saya lebih suka memilih perkataan yang kata tadi, diingat-ingatkan. Dan di pihak kerajaan, hampir semua agensi walaupun tidak berurusan direct secara COVID ni, mereka telah mempromosi apa itu norma baru dan sebagainya, dan itu pulang pada diri kita sendiri. Dia denda boleh kita buat berapa juta pun, kalau lah juta lah kan. Tapi in the end diri kita sendiri itu yang kita jaga. Kita sayang keluarga kita jaga keluarga kita dulu, supaya kalau 10 orang, 100 orang, 1000 orang dan 32 juta orang buat macam itu, dia sayang keluarga, insya-Allah sasaran kerajaan untuk memastikan budaya normal baru ini diamalkan di setiap seorang rakyat Malaysia dapat tercapai. Tetapi secara keseluruhan kita dapati yang tak patuh atau yang lupa tu
masih sedikit berdasarkan pengumuman atau kenyataan media hari-hari itu kan. Okey. Sampai ada lagi yang kena denda, kena tangkap pasal tak pakai pelitup muka. Bagi saya perkara itu tidak sepatutnya berlaku. Paling mudah tu pakai pelitup muka, dan harap kita semua rakyat Malaysia, kita sama-sama termasuk saya, saling mengingati, sebab sampai sekarang saya dah jumpa dah orang Malaysia yang mana Mas? Dia tanya. Dia dah tu. Kita boleh teruskan lagi pada tahun-tahun, bulan-bulan akan datang, insya-Allah. Kita ambil pendekatan yang lebih manis tadi. Kita Betul. ingatkan sesama kita Betul. untuk sentiasa menjaga norma baharu ini. Betul. Kita pergi ke peringkat global pula. Kalau kita lihat 3 hari lalu Iran mengumumkan 235 kematian baharu akibat COVID-19 dalam tempoh 24 jam terakhir. Kematian dan jangkitan COVID-19 meningkat di Iran sejak September yang lalu, dan puncanya akibat daripada rakyat negara itu sendiri mengambil mudah tentang wabak COVID-19 ini. Jadi di pihak MKN sendiri, adakah menjangka ini juga bakal berlaku di Malaysia, bukan saja dalam kalangan rakyat, malahan dalam kalangan mereka yang berkedudukan ataupun berpengaruh? Okey. Virus ini tidak mengenal latar belakang. Yang pertama, siapa-siapa saja boleh kena. Tak kisahlah you kedudukan, tidak kedudukan, orang biasa dan sebagainya, akan kena sekiranya tidak mematuhi apa yang telah disarankan. Di Malaysia ini peningkatan kes berlaku di kawasan-kawasan terpencil. Kawasan terpencil yang terkawal. Kita bukan sebab kebanyakannya yang tidak amalkan SOP. Ya. Dan peningkatan kes yang tadi saya kata tu, kawasan tertumpu dan tertutup. Walaupun suka dan keletihan, kita tengok kita punya frontliners, backliners, even rakyat pun terus nak memastikan penularan ini terkawal. Yang paling penting kita orang Malaysia lah, hentikan amalan menuding jari. Okey. Kita jaga kita jaga keluarga. Dan juga jangan stigmakan siapa yang dijangkiti. Kalau di jiran sebelah kita dapat tahu jangkiti, janganlah dia ambil gambar nombor rumah dia, jangan kita sebarkan. Kita jaga dia. Sebab bukan dia lakukan jenayah untuk dia dapat jangkit benda tu kan. Ya, Kita betul. pun tak tahu. Dan masa inilah kita belajar daripada apa berlaku luar negara. Kita semua rakyat Malaysia kena bersama bangkit berperang dengan musuh yang kita tidak nampak ini. Kita bercakap, kita sekarang ni berhadapan dengan musuh yang memang kita tak nampak. Kalau musuh yang nampak mudah untuk kita uruskan mungkin berbanding dengan musuh yang tak nampak ini. Yang berbalik kepada soalan tu tadi, apa yang kita lihat dalam kalangan rakyat kita Malaysia ini, mungkin ini yang juga menjadi kegusaran, persoalan dalam kalangan rakyat. Kerana hari ini kita lihat apa sahaja boleh maklumat kita boleh diperoleh melalui media sosial. Kadang-kadang dalam kita nak mengimplementasi norma-norma baharu kawalan-kawalan kendiri ini, banyak SOP-SOP ini diterapkan kepada golongan rakyat. Tetapi mungkin ada juga dalam kalangan mereka yang berpengaruh dari segi berkongsi gambar-gambar yang tidak mengikut SOP dan sebagainya di media sosial dan sebagainya. Dan ini juga mungkin boleh menimbulkan kemarahan dalam kalangan rakyat ni. Macam mana kita nak ubah minda, nak mendidik semua dalam kalangan masyarakat kita bahawa ini bukan kerja seorang diri. Ia harus dilakukan bersama-sama seluruh rakyat Malaysia. Kita tiap-tiap Jumaat kita pergi sembahyang Jumaat, ada khutbah. Memang manusia itu dia kadang-kadang lupa. Sebab itu kita kena saling mengingati satu sama lain. Caranya pelbagai. Macam kami di MKN dan juga agensi-agensi lain, kita selalu tunjukkan benda kita dah tunjuk. Pakai topi hari sampai in fact Tan Sri DG sendiri pun tiap-tiap kali lepas CDP dia ada berbuih mulut dia cakap duduk jauh, jangan tersesak dan sebagainya. Kita kena saling mengingati. Balik kepada yang tadi tu, kedudukan tak kedudukan, kena saling mengingati, balik pada diri kita juga. Okey. Itu je saya punya. Okey, mungkin Prof boleh komen sikit ini. Macam mana kita nak mendidik seluruh rakyat Malaysia ni bahawa bila kita, apa yang kita buat sekarang ni, kadang-kadang kita tak boleh sorok sebab ia boleh dengan mudahnya didapati di mana-mana. Kalau kita ambil gambar tak ikut SOP, kalau kita berborak secara dekat dan sebagainya. Ini juga secara tak langsung kita mendidik anak-anak kita di sekolah bahawa kita harus mengamalkan norma baharu, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, sosial dan sebagainya. Tetapi ada kalanya dalam kalangan ibu bapa ataupun yang terdekat dengan kita ni tidak melakukan perkara tersebut. Bagaimana itu, Prof? Saya bukanlah nak mengatakan orang sebenarnya tak pandai dan sebagainya lah. Tetapi kita mesti
tahu sebenarnya apa sebenarnya tahap pemahaman orang terhadap SOP. Sebab selalunya apabila kita bercakap tentang SOP, ini adalah satu yang top down. Ya. Dan kita bercakap seperti bercakap kepada orang yang tidak mengetahui. You buat sajalah. Awak buat saja, ikut saja apa yang saya kata tanpa perlu memahami apa sebenarnya yang dia buat tu. Okey. Dan apa sebenarnya kesannya dan kenapa yang dia perlu buat tu. Sebab tu kalau bagi saya, kalau orang faham, kalau betul-betul dia faham, misalnya kalau orang kata kita suruh orang semayang, kita solat, orang puasa, kenapa kita buat? Kalau dia faham kenapa dia buat tu, dia akan buat dengan sukarela tanpa paksaan. Okey. Sebab dia tak membudayakan. Jadi kalau misalnya saya selalu duduk ke Jepun dengan ke Taiwan, dan salah satu daripada cerapan saya selalu melihat apabila orang Jepun ni ataupun orang Taiwan dia ada penyakit, misalnya dia ada batuk, dia ada sesama, dia pakai pelitup muka. Bukan untuk diri dia sendiri tapi untuk melindungi orang lain. Jadi kenapa itu jadi budaya dia? Pemahaman dia adalah kalau dia batuk, dia bersin, orang lain akan berjangkit. Jadi budaya dia adalah dia perlu menjaga siapa yang berdekatan dengan dia, ahli keluarga dia, sahabat handai dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak sampai ke satu peringkat itu? Kita mesti faham bagaimana kita mendidik anak kita misalnya untuk bersolat, misalnya untuk berpuasa, macam mana kita supaya kita membiasakan mereka dengan cara hidup tersebut. Kalau kita berjaya melakukan ini, maka insya-Allah saya rasa kita boleh lakukan. Jadi itu yang saya bukan nak paksa ni sekejap bolehlah. Lepas tu lama-lama orang bosan. Kita juga ada cerminan kepada anak-anak kita sendiri. Itu yang paling penting sekali. Okey, ini kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita tentang kuarantin kendiri di rumah. Ramai yang tak faham. Kalau boleh Prof perjelaskan, sebab kadang-kadang kuarantin dekat rumah sebagai orang, contoh ayah diminta untuk kuarantin tapi dia tetap bergaul dengan ahli keluarga. Kemudian ahli keluarga ni keluar pergi sekolah, kerja dan sebagainya. Mungkin kalau Prof boleh perjelaskan kuarantin kendiri yang sebenarnya. Okey. Kita mulakan dengan yang katakan balik daripada luar negara dan katakanlah perlu kuarantin ataupun balik daripada Sabah. Kuarantin yang kendiri bermula apabila dia sampai ke lapangan terbang. Jadi maksud dia, lapangan terbang dia kena pakai pelitup muka, pastikan tidak ada kontak dengan orang lain dalam perjalanan balik ke rumah. Balik ke rumah terus masuk ke bilik, jangan salam dengan siapa-siapa. Bilik dia kalau boleh dia ada bilik air yang bercampur dengan pejabat asing. Jadi tak campur dengan orang lain. Makan dalam bilik. Tak boleh keluar daripada bilik. Betul. Jadi apa yang dia gunakan, yang itu boleh basuh dengan sabun biasa, tak ada isu sangat. Tapi dia tak boleh bersalaman, tak bergaul dengan sesiapa sehingga habis tempoh kuarantin selama 14 hari. Okey. Jadi tak boleh langsung bergaul. Jadi orang tanya, boleh ke? Ni saya ada campur. Ni silap lah ni. Boleh ke jumpa? Tak boleh. Jiran pun tak boleh lah kan? Walaupun tak ada gejala. Sebab tanpa gejala, ia boleh menjangkiti anak ataupun isteri ataupun suami yang pergi kerja dan pergi ke tempat lain, dan mereka boleh menjadi generasi kedua, ketiga dan sebagainya. Okey. Kalau Tuan Hafiz nak tambah, dan sebenarnya siapakah sepatutnya yang memantau mereka yang kuarantin di rumah ini juga? Okey. Sebenarnya sebelum seseorang tu diperintahkan kuarantin di rumah, saya percaya pegawai kesihatan, perubatan dah nasihatkan dia. Apa do's and don'ts. Dia ikut tu je. InsyaAllah selamat. Dan juga isi borang semua ada dalam tu. Pakai gelang dan sebagainya semua ada. Dan juga mungkin boleh mengambil inisiatif sendiri selain daripada yang Datuk dah sebutkan tadi. Kita ada media sosial tadi bila kita kata kan. Kita cari maklumat banyak. Cek balik macam mana cara kuarantin yang perlu diamalkan cara sebenar. Sebab KKM dah banyak kali jelaskan kalau kuarantin buat apa dan sebagainya, dan alasan untuk tidak tahu lagi tu macam sukar sikit untuk diterima lah. Okey. Tapi sebenarnya ramai juga yang masih keliru tahu siapa sebenarnya generasi kontak rapat yang perlu menjalani kuarantin di rumah. Tapi itu akan kita kongsikan selepas ini bersama dengan Tuan Hafiz dan juga Prof. Kita nak berehat dahulu seketika penonton. Teruskan bersama kami di Soal Rakyat. Kembali lagi
bersama kami di Soal Rakyat pada petang ini bersama dengan Profesor Datuk Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud dan juga Tuan Muhammad Hafiz Abdul Rahim. Okey, sebelum kita berehat tadi, telah pun kita kongsikan ramai juga yang masih lagi keliru sebenarnya siapa generasi kontak rapat yang sepatutnya menjalani kuarantin kendiri. Dan macam mana kita nak katakanlah siapalah kontak rapat generasi pertama, kedua, ketiga dan tempoh 14 hari ini siapa yang perlu melakukan kuarantin ni, kalau Tuan boleh kongsikan. Okey, pertamanya kita kena kenal pasti diri kita ni dekat mana. Berdasarkan rujukan saya kepada Kementerian Kesihatan, individu yang berhubung secara langsung dengan kes positif COVID-19 dalam masa 14 hari kebelakangan sama ada bersemuka dengan pesakit COVID-19 pada jarak kurang daripada 1 meter atau bersentuhan kontak fizikal dengan kes COVID-19. Ini yang kita kena kenal pasti yang benda ni. Ini semua boleh dirujuk daripada laman media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. And kontak rapat juga dia termasuk bukan kita saja, anggota kesihatan yang memberi perawatan kepada kes disahkan COVID-19 tanpa memakai alat PPE yang lengkap juga termasuk dalam kategori ini. Seperti yang tertera, individu yang tinggal serumah dengan kes, individu yang duduk dekat kurang 1 meter dengan kes dalam premis seperti pejabat, kelas, rumah ibadat, kedai dan sebagainya. Individu yang mengembara bersama dan duduk berdekatan kurang 1 meter dengan kes COVID-19 sepanjang perjalanan. Ini juga kena diambil kira. Dan akhir sekali, kita yakin dengan kemampuan pejabat kesihatan daerah daripada KKM juga, dia akan mengesan dengan segera dan menghubungi kontak rapat untuk pengambilan ujian saringan COVID-19. Dan satu perkara lagi, kita jangan lupa dengan aplikasi MySejahtera. Ya. Sebab aplikasi ini telah membantu banyak memudahkan tugas pegawai kesihatan untuk mengenal pasti kontak rapat. Sebab kita selalu kata apa kita boleh belajar pada negara luar, inilah yang kita belajar, kita dapat produce satu aplikasi yang amat membantu yang kita boleh kesan kontak rapat potensial yang dos yang akan dijangkiti COVID-19. Melalui aplikasi MySejahtera ini juga kita ingatkan kepada penonton-penonton kita juga, diri saya sendiri, bahawa kalau kita pergi ke mana-mana pastikan kita tulis butiran diri dan juga kalau boleh kita scan di aplikasi MySejahtera itu sendiri. Okey, kalau kita lihat sebenarnya di beberapa kawasan di Sabah, Kedah dan juga Selangor telah pun dikenakan PKPD, PDB dan juga PKPB secara pentadbiran, dan sebelum ini dalam tempoh PKB ada juga kawasan yang dikenakan PKPD. Jadi contohnya yang terawal sebelum ini kalau kita lihat di Simpang Renggam, Johor, dan ternyata sebenarnya langkah PKPD berjaya melandaikan kes-kes yang positif sebelum ini. Jadi adakah sebenarnya ini juga apa yang dilakukan ini sekaligus dapat menunjukkan bahawa orang ramai ini akan lebih patuh SOP apabila mereka nampak ada polis, tentera dekat kawasan rumah mereka? Okey. Jawab dulu Boleh, Tuan Hafiz. Pertamanya, kalau kita lihat secara keseluruhan kes, kawasan yang tiada PKPB, PKPD dan sebagainya itu pun tidak berlaku penularan secara mendadak. Sebab apa? Sebab mereka ini patuh SOP. Dan tidak bermakna bila kita hantar polis dan tentera pada satu-satu kawasan itu rakyat akan lebih patuh. Sebenarnya kesedaran penularan di satu kawasan yang telah diisytiharkan PKPD cara bertadbiran atau bersyarat itu, mereka pun mahu jaga diri sendiri tanpa polis dan tentera. Cuma polis dan tentera itu kita perlukan untuk kita lock kawasan, untuk tutup kawasan, bukan untuk menakutkan dan sebagainya. Kita lebih mesra kepada rakyat dan juga dan rakyat pelbagai peringkat, dan tak boleh dikatakan rakyat lebih patuh sekiranya ada polis tentera, sebab di kawasan yang banyak, yang kawasan kuning dan hijau pun tak ada polis tentera tapi mereka patuh dan kes tidak meningkat. Okey. Datuk, ini kalau Datuk nak tambah sedikit tentang PKPD, PB dan sebagainya ini, sejauh mana sebenarnya ia juga dapat memberi impak yang bagus dalam melandaikan COVID ini ataupun mengawal sebenarnya kes ini daripada terus merebak? Actually sebenarnya dari segi epidemiologi, kawalan suatu kawasan tu dipanggil kuarantin. Kalau dulu 700 tahun dulu konsep ni sudah ada dah. Jadi apabila kita mengawal kes di sesuatu kawasan tu, kita kalau dalam zaman sekarang lah, kita ada dua pilihan.
pertama kita lockdown kawasan tu, tidak ada orang bercampur, kita tunggu 6 minggu, 8 minggu, kes akan landai begitu saja. Tanpa buat ujian. Okey. Kita boleh lakukan. Kedua, kalau kita sasarkan sesuatu kawasan tu dan kita ujikan ke semua orang dalam kawasan tersebut, kita boleh tangkap ataupun kita boleh ambil mana-mana kes yang positif itu kita asingkan dengan cepat. Sebab kalau tidak banyak, misalnya ada 1,000 orang, 1,000 orang, nak uji senang. Jadi kalau kita buat PKPD di kawasan tersebut, orang tak boleh keluar dan mereka perlu menjalani ujian, kita bolehlah habiskan saringan tu dengan begitu cepat sekali. Okey. Jadi, yang pendekatan pertama tu dia makan masa. Jadi sebab tu kalau kita buat sesuatu PKPD, mesti apa objektif dia? Adakah objektif dia untuk menyaring semua orang? Kalau nak menyaring semua orang, kawasan tu ada 300,000, itu adalah sesuatu yang agak sukar untuk dilakukan. Sebab kapasiti makmal keseluruhan makmal hanya 40,000 saja satu hari. Okey. Jadi kalau kita nak lakukan 400,000 40 hari, kita kena pastikan 10 hari tak ada kerja lain. Ujian tempat situ saja. Okey. Itu adalah sesuatu yang Mustahil lah. Mustahil lah nak buat. Kalau 1 juta orang lagi susah. Jadi kalau 1 juta orang kita nak lockdown, kita lockdown bukan 2 minggu. Mungkin makan masa 4 minggu. Sebab kita nak tengok kes dia habis. Orang tak bercampur. Kes akan pupus. Begitu saja. Tapi kalau kita betul-betul nak target, seperti di Aman Jaya, iaitu 22,000 orang boleh diuji dan dalam masa saya ingat seminggu ataupun 10 hari kita boleh habiskan ujian tersebut. Jadi tengok tujuan dia, apa objektif sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat dari segi objektif dan kalau kita dah berbalik kepada soalan yang telah pun kita ajukan kepada Tuan Hafiz tadi, bagaimana sebenarnya kalau melalui cara ini juga kita dapat kaitkan dengan generasi kontak rapat yang melalui kuarantin Kediri, siapa sebenarnya kontak rapat untuk generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga? Adakah ini juga ada perkaitannya, Profesor? Ya, ada berkaitan sedikit. Sebab kalau ada kes, generasi pertama tu yang kontak rapat untuk kes tersebutlah. Okey. Dia perlu kuarantin dan diuji. Dan kontak untuk kontak. Jadi itu generasi kedua tak perlu diuji tapi dia perlu menunggu ujian yang generasi pertama tu. Okey. Jadi kalau generasi pertama tu dia jadi positif, jadi generasi kedua ni terpaksalah diuji dan sebagainya. Kalau generasi ketiga, kalau nak ikut guideline daripada KKM ni, dia tak perlu diuji. Dia perlu dia boleh bekerja seperti biasa tapi menunggu keputusan generasi kedua. Masalah dia, kalau generasi pertama tu jadi confirm positif, itu yang menjadi isu. Sebab generasi kedua dah jadi generasi pertama. Generasi ketiga dah jadi generasi kedua. Itu yang jadi isu. Dan kalau terlambat, generasi ketiga tu dia boleh menular kepada orang lain. Itu yang jadi kadang-kadang jadi kesukaran sedikit lah. Itu dalam kategori D tadi itulah kan? Ya, maksudnya yang D tadi itu dah ke sana, ke sini, ke mana-mana saja. Itu juga yang boleh menyebabkan faktor tersebut berlaku. Okey, kalau kita nak pergi semula ke peringkat global, kalau kita lihat di New Zealand sendiri berjaya mengawal penularan wabak gelombang kedua COVID-19 ini. Semua sekolah di Auckland dibuka semula dan warga negara mereka dibenarkan untuk bergerak bebas. Namun tetap tertakluk kepada peraturan ketat pencegahan COVID-19. Untuk Prof dan juga Tuan Hafiz, apa sebenarnya yang boleh kita adaptasi dan pelajari daripada New Zealand ini? New Zealand ni mereka telah mengamalkan suatu pendekatan yang agak strict lah. Jadi apabila dia nak zero case, sebab apabila gelombang kedua tu berlaku di New Zealand, jadi ramai yang garu kepala. Saya pun garu kepala, macam mana boleh jadi ni? Macam-macam teori. Adakah ini daripada frozen food yang datang? Saya kata frozen food, no, impossible. Unlikely, kata. Walaupun boleh, virus ni boleh survive dalam keadaan tersebut. Tapi saya rasa agak kecil lah kemungkinannya. Saya rasa pendekatan New Zealand ni boleh diadaptasi sekiranya ekonomi sesebuah negara itu tidak terlalu terbuka. Ia tidak mempunyai perdagangan yang meluas dengan negara lain. Jadi kalau negara itu lebih kurang self-contained dan perdagangannya adalah banyaknya mungkin dengan negara yang berdekatan, misalnya New Zealand dengan Australia dan sebagainya, maka ia tidak ia boleh mengamalkan pendekatan seperti itu. Tapi negara seperti kita ni, negara kita luas sebenarnya. Sebab daripada Sabah ni 2.5 jam daripada Kuala Lumpur kalau nak naik flight.
Dan negara kita ni terbuka sempadannya. Dia bukan macam New Zealand. New Zealand ni kalau nak pergi ke New Zealand, nak terbang ni 10 jam daripada KL nak pergi ke New Zealand. Jadi ini adalah sesuatu yang menyukarkan penularan penyakit. Sebab kita ni, masalah kita adalah pertama, sempadan kita adalah amat terbuka sekali. Sempadan kita amat panjang. Kedua, kita mempunyai suatu reservoir infection yang amat besar, iaitu warga asing berada di negara kita. Sama ada yang parti ataupun yang mempunyai dokumen dan sebagainya, dengan izin atau dengan tanpa izin. Ketiga, dan ini sesuatu yang mungkin merisaukan orang bila nak buka balik ekonomi. Kita adalah negara perdagangan. Jadi kita berdagang dengan banyak negara. In fact, kita adalah salah satu negara perdagangan yang mungkin ke-20 ataupun ke-24 terbesar di dunia. Jadi kita perlu berdagang. Bila berdagang, masuk dia pelabuhan mesti ada buka, perjalanan komunikasi mesti ada. Jadi ada ruang untuk jangkitan ni masuk ke negara kita. Jadi itu yang menyukarkan pengawalan penularan COVID-19. Jadi nak samakan New Zealand sukar sedikit. Sebab tu tindakan dilakukan di Malaysia adalah berbeza daripada yang boleh dilakukan di New Zealand. Dan apa yang dilakukan di New Zealand mungkin sukar untuk dilakukan di negara lain. Bagi pendapat saya. Okey, kita ada lagi nak terus dikongsikan bersama dengan Tuan Hafiz dan juga Prof. Sebenarnya terus satu kes baru dilaporkan hari ini. Ini yang nak terus kita kongsikan kepada penonton kita. Tuan Hafiz, kalau kita dengar tadi apa yang telah pun dikongsikan oleh Prof, bagaimana apa yang kita boleh adaptasi daripada apa yang berlaku di New Zealand. Dari awal tadi kita dah katakan bahawa di negara kita ni apa yang kita lakukan adalah sendiri. Tapi bagaimana kalau kita nak boleh mengambil sedikit penambahbaikan daripada negara luar ini untuk diimplikasikan di negara kita? Okey, pertamanya tadi New Zealand tu saya setuju dengan yang bagi Profesor. Sebab New Zealand tu remote island. Jauh. Negara sepadan lain tu jauh. Kita berhadapan dengan masalah dengan negara sepadan kita lah, dengan jiran-jiran kita. And penduduk dia hanya 5 juta. Okey. Ya. Dan juga kerjasama dan juga sokongan rakyat pada kerajaan kepada rakyat mereka amat tinggi juga. Itu kerjasama begitu yang kita boleh pelajari. Dan yang paling kita boleh mencontohi New Zealand adalah yang kita dah buat juga, contact tracing. Iaitu mereka gunakan cepat-cepat kenal pasti siapa contact tracing, dan juga kita pun dah gunakan through MySejahtera. Okey. Saya ada satu soalan yang ringkas. Ini persoalan dalam kalangan rakyat. Kalau boleh Tuan Hafiz jawab secara ringkas. Mungkin ramai juga menjadi pertanyaan dan persoalan. Baru-baru ini kalau kita lihat pendaftaran ke universiti ditangguhkan. Baik. Tapi sekolah masih lagi dibuka seperti biasa di kawasan-kawasan yang tidak ada zon merah. Ini menimbulkan pertanyaan dalam kalangan masyarakat kita. Kenapa sekolah tidak ditutup tetapi pendaftaran universiti ada yang ditangguhkan dan sebagainya? Okey. Pendaftaran universiti pada hemat saya adalah universiti itu mempunyai student yang pelbagai negeri, dari pelbagai negeri. Yang kita mungkin daripada kawasan merah, mungkin tidak. Sebab itu kita tidak boleh mengambil risiko dan perlu menangguhkan pendaftaran mahasiswa di universiti. Dan seterusnya di sekolah pula, dia di daerah-daerah, kawasan-kawasan yang kita dah detect. And then pelajarnya adalah selalunya daripada kawasan-kawasan sekitar. Dan walau bagaimanapun, kita tidak boleh cakap kita panik ataupun kita bimbang atau mempersoalkan tindakan kenapa kita tidak tutup sekolah. Sebabnya kuasa telah diberikan kepada KPM dan di bawah agensi-agensinya supaya sekiranya perlu terus ditutup, sama ada untuk disanitasi atau untuk ditutup sementara, itu bergantung kepada keadaan. Sebab tidak adil untuk kita menutup keseluruhan kawasan sekolah yang bukan kawasan merah satu, dan juga mungkin kawasan hijau. Okey. Alright. Satu lagi soalan yang panas daripada rakyat ini. Banyak dibangkitkan oleh rakyat melalui media sosial, secara ringkasnya, yang mendapat sokongan daripada ramai netizen, kecenderungan ahli politik untuk meneruskan agenda berebut kuasa ketika mana gelombang ketiga melanda. Apakah keutamaan kita sekarang ini? Persoalan ini harus dijawab bersatu memutuskan rantaian COVID-19 atau meleraikan kemelut politik. Seringkasnya, Prof. Saya pakar epidemiologi, bukan analisis politik lah. Ya. Tapi bagi saya, tumpuan kita pada masa sekarang ni sepatutnya adalah pertama untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 ni. Itu pertama. Kedua adalah pemulihan ekonomi negara. Bukan sekarang
masa yang sesuai untuk kita berpolitik. Malah kalau kita lihat pilihan raya umum tidak perlu diadakan sehingga 2023. Saya rasa waktu ni kita patut bersama menggebeling semua tenaga kita untuk mencapai dua objektif ni. Sebab ini objektif ini adalah amat penting. Mengatasi kemelut politik ataupun perebutan kuasa. Saya sebagai ahli pakar ini saya rasa memang tak setuju sangatlah. Okey. Baiklah, di penghujung soal rakyat pada petang ini, Tuan Hafiz, mungkin ada pesanan yang disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekarang ini sementara kita nak menunggu vaksin yang akan datang ni, apa yang perlu kita lakukan bagi melandaikan lengkungan COVID-19 ini? Kita sedang diuji. Kita ada musuh yang kita tidak nampak. Kita kena ada cara untuk berlawan dengan musuh, mematuhi norma-norma baru. Teruskan sehingga kita jumpa vaksin yang sebenar. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita hari ini, Tuan Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara, dan juga kepada Profesor Datuk Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud selaku pakar epidemiologi Universiti Melaya. Apa-apa pun saja, bagaimana cara untuk kita melawan dengan musuh yang tak nampak ini, pastikan kita mengamalkan norma-norma baru, jaga diri kita, amalkan kawalan Kediri. InsyaAllah kita akan sama-sama dapat melengkungkan dan mungkin menghapuskan wabak COVID-19 ini, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi dalam Soal Rakyat.